Bring your A game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapa dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Saya boleh bagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Technical support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap: langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Entry sedia membantu. Snap, bring your A game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Ustazah Nurmadihah Yusrah binti Abdul Halim dari SMK Guar Nangka, dan pada hari ini saya akan sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan amalan terbaik yang telah dilaksanakan di sekolah ini. Amalan terbaik ini telah diberi nama Al-Quran Yosul Hila, yang membawa maksud Al-Quran Perawat Jiwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yang bermaksud, dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sebaliknya, Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian jua. Al-Isra ayat 82. Sedikit sebanyak tentang sejarah penubuhan SMK Guar Nangka. Sekolah ini telah dibuka pada tahun 2014 dengan bilangan pelajarnya seramai 120 orang dan gurunya seramai 14 orang sahaja. SMK Guar Nangka juga merupakan sebuah sekolah yang pernah berada pada kedudukan terendah berdasarkan keputusan SPM 2015, yang mana grade purata sekolah yang diperolehi hanya 7.59 sahaja. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, dalam melestarikan program Al-Quran Yosul Hila ini, kami dengan sebulat suara telah menggunakan pendekatan Taksonomi 09 Educators. Terdapat beberapa perkara yang telah disenaraikan dalam Taksonomi 09 Educators, iaitu analisis, faktor, content, approach, impact dan appreciation. Baik, seterusnya melalui fasa scan, kami telah mengenal pasti beberapa isu, iaitu pencapaian akademik murid rendah, yang mana ianya melibatkan grade purata sekolah dan grade purata mata pelajaran pendidikan Islam. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antaranya ialah yang pertama, faktor sosioekonomi. Melalui data yang kami perolehi dari unit HAM, kami telah dapati peratus bukan asnaf adalah sebanyak 52% dan 40% adalah murid yang terlibat dalam golongan asnaf. Bagi data B40 pula, data menunjukkan 89% murid adalah daripada golongan B40 dan 11% dari golongan M40. Faktor seterusnya ialah kurangnya penghayatan agama, yang mana data menunjukkan murid yang boleh membaca Al-Quran adalah 51% sahaja dan 49% murid masih membaca Iqra. Hal ini ditambah pula dengan pelaksanaan solat ketika di rumah, yang mana hanya 40% sahaja murid yang solat penuh. 40% murid kadang-kadang solat dan 20% murid tidak solat. Jika dilihat pada data yang tertera, pada tahun 2015, grade purata mata pelajaran bagi subjek pendidikan Islam adalah sebanyak 7.29% sahaja. Seterusnya, kita lihat pula kepada carta unit disiplin, yang mana bilangan murid yang dibuang sekolah adalah sebanyak 8 orang pada tahun 2014 dan meningkat sebanyak 13 orang murid pada tahun 2015. Program Al-Quran Yosul Hila ini memberi fokus kepada
meningkatkan grade purata mata pelajaran pendidikan Islam dan grade purata sekolah. Seterusnya, menurunkan bilangan kes salah laku dalam kalangan murid. Hal ini sebagai langkah ke arah peningkatan sebanyak 0.73 grade purata mata pelajaran serta sifar salah laku. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, pelaksanaan program ini adalah secara berfasa. Dimulai dengan fasa rintis, iaitu memberi penekanan kepada murid tingkatan 5 sahaja. Melalui fasa ini, berlakunya perkembangan yang baik di kalangan murid, yang mana mengikut data yang telah dikenal pasti, peratus murid yang solat penuh adalah sebanyak 53% melebihi murid yang tidak solat dan kadang-kadang solat, iaitu masing-masing 33% dan 14%. Perkembangan yang efektif ini juga dapat dilihat melalui data perubahan tingkah laku murid di dalam kelas. Murid berkelakuan baik adalah 70%, mendahului peratus tingkah laku sederhana sebanyak 20% dan hanya 20% lemah tingkah laku. Seterusnya, melalui fasa 2, kami telah meluaskan program ini kepada semua murid SMK Gua Nangka, memandangkan pelbagai hasil positif yang telah diperolehi. Untuk menghasilkan sesuatu program yang dapat memberikan impak yang baik, kami telah melibatkan semua unit yang ada di sekolah, iaitu unit kurikulum, unit hal ehwal murid dan unit ko-kurikulum. Hal ini adalah untuk melihat progres perkembangan murid di sekolah khasnya. Berteraskan prinsip mudah, praktikal dan sistematik, kami mengenal pasti, menyusun serta menggabungkan ayat-ayat hafazan yang telah diambil dari buku teks pendidikan Islam tingkatan 1 hingga 5 menjadi satu jilid. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, seterusnya kita lihat pula kepada pelaksanaan amalan terbaik ini. Program ini dimulai pada hari Isnin hingga hari Khamis dengan bacaan ayat-ayat hafazan, kemudian diikuti pada hari Jumaat dengan bacaan Yasin serta surah-surah yang berkaitan kehidupan dan amalan harian seperti surah Al-Kahfi, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah dan sebagainya. Surah-surah ini dipilih agar ianya menjadi makanan rohani kepada murid-murid sekaligus menjadi asas kehidupan seorang Muslim. Berikut adalah sumber rujukan utama kami, iaitu buku teks pendidikan Islam tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Melalui fasa redesign, kami dapat menyenaraikan beberapa aktiviti lain yang mana ianya menjadi suatu cabang pembelajaran di luar bilik darjah ataupun disebut sebagai environment based learning. Pembelajaran ini juga boleh berlaku di mana sahaja, termasuklah Musalla Luqman Al-Hakim yang menjadi salah satu pusat pencarian bahan utama program Al-Quran Your Soul Healer. Di antaranya ialah program amali solat secara berkala yang mana murid-murid akan menghafaz kembali ayat-ayat hafazan tersebut di dalam solat. Murid-murid juga akan diberikan modul salin semula ayat hafazan bagi mengukuhkan kemahiran membaca dan mengingat. Di fasa end results, kami telah memperolehi dapatan yang sangat positif, iaitu grade purata sekolah dan grade purata mata pelajaran pendidikan Islam meningkat dan terus meningkat. Dan juga pentaksiran berdasarkan bilik darjah, bahagian hafazan juga menunjukkan peningkatan yang banyak. Pada tahun 2020, grade purata sekolah menunjukkan angka 6.24 dan juga grade purata mata pelajaran pendidikan Islam pada angka 6.02. Pada tahun 2021, grade purata sekolah telah meningkat dengan angka 6.21 dan grade purata mata pelajaran pendidikan Islam sebanyak 5.70. Pada tahun 2022, melalui peperiksaan pertengahan tahun,
Grade perata sekolah menunjukkan angka 6.20. Kemudian grade perata mata pelajaran pendidikan Islam dengan angka 4.90. Bagi pencapaian pentaksiran bilik darjah bahagian hafazan, peratus band 1 adalah sebanyak 8%, band 2 sebanyak 18%, band 3 sebanyak 39%, band 4 25% dan band 5 10%. Seterusnya, dalam fasa appreciation, SMK Gua Nangka telah mencipta namanya yang tersendiri di mana beberapa orang murid mendapat pencapaian cemerlang dengan memperoleh 8A, 7A, 6A, 5A, 4A, 3A, 2A, 1A dan juga lulus dalam semua mata pelajaran sijil pelajaran Malaysia. Murid telah diberikan sijil penghargaan serta sagu hati oleh pihak sekolah dan juga ihsan daripada para guru, juga penderma-penderma yang lain. Hadirin hadirat sekalian, sebagai akhir bicara, program ini akan diteruskan dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Hal ini kerana konsep program ini bukanlah hanya untuk lulus peperiksaan sahaja, bahkan untuk para murid menjiwai setiap butir kalimah yang dilafazkan sekaligus dapat menjadi Muslim sejati di dunia dan akhirat. Imam Asy-Syafi'i menyebut, ilmu adalah yang memberikan manfaat, bukan sekadar yang dihafal. Al-Quran yusul hila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.